Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. Yang saya hormati jawatan kuasa Baitul Salam dan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ni kita direzekikan sekali lagi oleh Allah untuk bersama berkumpul di dalam dewan pengajian kita ini, bagi kita meneruskan majlis pengajian bulanan kita menggunakan kitab ringkasan Zadul Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Mukhtasaru Zadil Ma'ad fi hadi khairil ibadi sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit lagi daripada sambungan perbahasan kuliah yang lepas, hadirin dan hadirat. Sebelum kita beralih kepada fasal yang baru, adalah apa yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim selaku penulis kitab rahimahullahu ta'ala. Wa kana ta'ahuduhu sallallahu alaihi wasallam wa muhafazatuhu ala sunnatil fajri ashadda min jami'in nawafil. Perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sudut menjaga dan memelihara salat sunat subuh, sunnatul fajar. Dan sunnatul fajar ni adalah salat qabliyah subuh. Dan kalau kita biasa dengar hadis yang menyebut rakaat al-fajar khairum minad dunya wa ma fiha, itu 2 rakaat subuh adalah lebih baik fadilatnya berbanding dunia dan segala isinya. Itulah dianya qabliyah subuh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat menjaga pelaksanaan salat qabliyah subuh. Ashadda min jami'in nawafil, lebih kuat berbanding seluruh ibadah-ibadah sunat yang lain. Walizalika lam yakun yada'uha hiya wal witir hadaran wala safara. Oleh yang demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan pelaksanaan salat qabliyah subuh dan satu lagi salat witir. Yang ni Nabi sangat menjaganya. Nabi tidak meninggalkannya hadaran wala safara, sama ada Nabi itu bermusafir atau Nabi tidak bermusafir. Maknanya hatta sekiranya Nabi SAW pergi bermusafir sekalipun, qabliyah subuh Nabi buat. Begitu. Dan salat witir sebelum tidur Nabi lakukan. Dan disebut di sini walam yunqal anhu fi safari annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnatan ratibatan ghairaha. Dan tidak ada riwayat yang dinukilkan kepada kita berkenaan dengan salat sunat yang Nabi lakukan semasa bermusafir, kecuali salat subuh, qabliyah subuh dan juga salat witir. Saya betulkan balik, shalla sunnatan ratibatan ghairahuma. Tadi saya kata ghairahuma yang lebih tepat, iaitu tidak dinukilkan kepada kita salat sunat yang Nabi lakukan ketika baginda bermusafir selain daripada 2 salat ni, iaitu salat qabliyah subuh 2 rakaat dan salat witir dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan lazimnya Nabi melakukan salat witir 3 rakaat, secara 3 rakaat. Dan 3 rakaat inilah yang kita kata ada 2 kaifiat. Yang pertama 3 rakaat 1 salam. Yang kedua 3 rakaat 2 salam. Dan yang paling afdal kalau dalam mazhab Syafi'i adalah yang kedua.
3 rakaat, 2 salam. Yang inilah yang kita buat selama hari ini. Ini paling afdal, hadirin dan hadirat. Kemudian disebutkan di antara salat witir dengan qabliyah subuh, mana lebih afdal? Ini nak dibuat comparison pula. Qabliyah subuh tu dengan salat witir. Yang mana yang lebih muakkad, yang lebih dituntut? Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u, kata penulis kitab rahmatullah alaih. Wa qad ikhtalafa al-fuqaha'u ayyu salataini akad. Di manakah atau yang mana satukah yang paling dituntut daripada dua salat tersebut, iaitu salat qabliyah subuh atau salat sunat fajar ataupun salat witir. Baik. Dan kata Ibn Al-Qayyim, wa sami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah yaqul sunnatul fajri tajri majra bidayatil amal wal witru khatimatuhu. Ibn Taymiyah dia tidak ataupun dia tidak meletakkan satu lebih afdal daripada satu yang lain, tidak. Tapi dia buat perincian. Dan ini sifat yang ada pada Ibn Taymiyah, dan kita akan sebut contoh yang lain selepas ini. Dia kata salat qabliyah subuh adalah permulaan amal. Ialah permulaan amal. Sebelum salat fardu subuh kan kita lakukan salat qabliyah subuh. Dan kita selalu sebut bahawasanya, saya selalu ulang kat sini, dalam sehari kita pecahkan hari kepada dua bahagian, siang dan malam. Dan sebab itulah zikir-zikir pun dia akan sebut macam tu. Zikir siang dan malam. Amalul yaum wal laylah. Amalul yaumi wal laylah. Kalau tuan-tuan perasan, dia akan sebut siang dan malam. Yaum tu siang lah. Yaum tu adalah siang. Manakala laylah adalah malam. Dan ada dua kitab yang ditulis oleh para ulama, tajuk dia Amalul yaumi wal laylah. Tapi kalau nak terjemah literal, zikir pagi dan petang. Tapi kalau ikutkan terjemahan yang amalan siang dan malam, itu amalul yaumi wal laylah. Yang tulis kitab ni siapa dia? Al-Imam An-Nasa'i. Al-Imam An-Nasa'i. Dan satu lagi adalah siapa dia? Amalul yaumi wal laylah. Ibnu apa? Ibnu Sunni. Terima kasih. Ibnu Sunni. An-Nasa'i dan Ibnu Sunni. Tapi yang paling masyhur adalah seperti yang sahabat kita sebutkan, Ibnu Sunni. Walaupun Imam An-Nasa'i pun ada tulis Amalul Yaumi wal Lailah, tapi Ibnu Sunni punya Amalul Yaumi wal Lailah lebih masyhur. Tapi yang lebih afdal daripada dua kitab tu, Ibnu Sunni punya Amalul Yaumi wal Lailah dengan An-Nasa'i punya Amalul Yaumi wal Lailah, yang paling afdal adalah Al-Azkar oleh Imam Nawawi. Itu yang paling afdal. Al-Azkar oleh Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaih. Jadi berbalik kepada perbahasan kita, kenapa dinamakan yaum dan lailah, siang dan malam? Dan siang hari ini ia bermula apabila masuk waktu subuh, hadirin dan hadirat. Dan siang hari tamat apabila masuk waktu maghrib. Manakala malam hari bermula apabila masuk waktu maghrib. Dan malam hari tamat apabila masuk waktu subuh. Jadi siang dan malam ni hanya berlega sekitar subuh dan maghrib saja. Subuh ke maghrib, siang. Maghrib ke subuh, malam. Macam contoh kita kata definisi puasa. Menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari. Perkataan daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari kita boleh ubah. Iaitu daripada subuh ke maghrib. Betul juga. Kalau adalah kita ni jadi cikgu exam, murid-murid sebut, daripada subuh ke maghrib. Jawapan betul. Kalau saya puji lagi 100% orang ni orang bijak. Dia tak terikat dengan apa yang dalam buku teks kata. Tapi dia boleh faham. Maknanya, kalaulah daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari, subuh ke maghrib lah tu. Maknanya kita nak tengok orang faham ke tak faham. Ataupun kita boleh ubah dengan kenyataan yang ketiga, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa sepanjang siang hari. Betul lah tu. Kita mana ada puasa waktu malam? Mana ada orang puasa waktu malam? Melainkan kalau dia diet lah, tu cerita lain. Tapi itu bukan puasa dari sudut makna syariat. Puasa dari sudut makna syariat adalah menahan diri daripada segala yang membatalkan puasa kalau kita kata sepanjang siang hari. Betul jawapan tu. Maknanya daripada subuh ke maghrib. Kerana siang adalah subuh ke maghrib. Hadirin dan hadirat. Satu lagi yang bila kita duk bahas bahawasanya kalau untuk puasa Ramadan ni wajib berniat pada waktu malam je. Apa maksud wajib berniat pada waktu malam? Maknanya daripada maghrib ke subuh je lah boleh niat. Dalam arti kata, kalaulah kita masuk satu Ramadan, kita tak ada niat malam tu nak puasa. Kemudian kita bangun pukul 6.30 pagi.
6.30 pagi baru niat nak puasa hari ni. Tak boleh. Dan tidak sah puasa kita tersebut, hadirin dan hadirat. Kenapa? Kerana kita sebut bila 6.30 pagi tu dah pagi ke malam lagi? 6.30 pagi tu walaupun sekarang 6.30 gelap lagi, apa yang tidak? Gelap lagi sekarang ni. Tapi kita kata 6.30 pagi sekarang ni dah subuh. Maknanya dah siang hari dah. Tak boleh nak berniat pada waktu 6.30 pagi untuk puasa Ramadan. Kalau puasa sunat tak apa. Puasa wajib tak dibenarkan. Kerana puasa wajib ni hadisnya adalah hadis riwayat Hafsah binti Umar, isteri Nabi SAW, ibunda kita radhiyallahu anha. Dia kata Nabi SAW bersabda, "Man lam yubayyiti siyam qabla al-fajri fala siyama lahu." Sesiapa yang tidak berniat pada waktu malam sebelum fajar, maka tidak sah puasa dia. Maka tidak sah puasa dia. Jadi ini memberi gambaran kepada kita hadirin dan hadirat bahawasanya puasa yang wajib seperti puasa Ramadan wajib niat pada waktu malam. Jadi maknanya waktu malam tu adalah in between maghrib hingga ke subuh. Maghrib hingga ke subuh. Dia waktu itulah waktu berniat. Jadi berbalik kepada isu ini. Ibadah yang paling mula kita buat apabila masuknya siang hari adalah salat qabliyah subuh. Salat qabliyah subuh. Dan ibadah yang paling afdal yang kita buat apabila kita menamatkan malam kita ini adalah witir. Kita nak menamatkan malam kita, yang paling afdal adalah witir. Hadirin dan hadirat. Jadi inilah tafsil, inilah perincian. Dan Ibn Taymiyah dia ada buat dalam satu lagi isu yang saya pernah sebutkan di sini. Tentang isu berkait dengan Ramadan juga, iaitu malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar. Ulama-ulama kita sebenarnya hadirin dan hadirat, mereka berbeza pandangan. Yang mana lebih afdal? 10 malam terakhir Ramadan ke? Atau 10 hari terawal Zulhijjah? 10 hari terawal Zulhijjah. Sebab dalam Quran Allah kata wal fajri walayalin ashr. Wal fajri walayalin ashr. Demi fajar dan demi malam yang 10. Demi fajar dan demi malam yang 10. Ulama-ulama tafsir, kalau kita buka tafsir yang muktabar seperti At-Tabari, Ibnu Katsir, mereka ada 3 pandangan apa makna malam yang 10. Pandangan yang paling masyhur sekali, sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas dan Sayyidah Aisyah, ibu kita radhiyallahu anha, adalah 10 terawal Zulhijjah. Maknanya wal fajri wa layalin ashar tu adalah 10 awal Zulhijjah. Tapi ada sebahagian yang lain, mereka cenderung dengan kata mereka walayalin ashar adalah 10 terawal Muharram. 10 hari terawal bulan Muharram. Dan pandangan yang ketiga merujuk dan menunjuk bahawasanya walayalin ashar adalah 10 terakhir Ramadan. Tapi kalau kita ditanyakan, pandangan yang paling kuat adalah 10 awal Zulhijjah. 10 awal Zulhijjah. Kerana ia dikuatkan dengan banyak riwayat yang lain. Jadi wal fajri walayalin ashar di situ adalah 10 awal Zulhijjah. Jadi ulama kita berbeza pandangan antara 10 awal Zulhijjah dengan 10 akhir Ramadan, yang mana lebih afdal? Sebahagian kata 10 akhir Ramadan lebih afdal, sebahagian kata 10 awal Zulhijjah lebih afdal. Kerana 10 awal Zulhijjah ni Nabi sifatkan afdalu ayyamid dunya, hari-hari yang paling afdal dalam dunia. Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashar, kata Nabi SAW. Seafdal-afdal hari dalam dunia ni adalah 10 hari terawal bulan Zulhijjah. Kemudian Nabi katalah dalam riwayat yang lain, ma min amalin ma min ayyamin al-amalus salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada mana-mana hari yang mana amalan salih di dalamnya lebih Allah suka berbanding hari-hari yang ni. Lepas dia ayyamil ashar, iaitu 10 awal Zulhijjah. Maknanya hari dalam amalan salih yang dibuat dalam 10 awal Zulhijjah ahab ila Allah. Lebih Allah suka. Itu maksud lebih Allah suka. Dan banyak lagi lah riwayat yang menceritakan tentang 10 awal Zulhijjah. Tetapi Ibn Taymiyah dan Ibn Al-Qayyim, kedua-dua mereka ni cenderung kepada perincian. Apa dia perincian? Dan saya pernah sebut di sini. Mereka berkata, kalau nak dibuat comparison dari sudut siang hari, maka siang hari 10 terawal Zulhijjah lebih afdal berbanding siang hari 10 terakhir Ramadan. Itu pandangannya, tafsir, perincian. Tapi nak dibandingkan malam hari 10 akhir Ramadan lebih afdal berbanding malam hari siang 10
yang pertama, malam hari 10 yang pertama Zulhijjah. Kenapa? Kerana pada 10 Ramadan yang malam hari itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Iaitu malam Al-Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, kata Allah. Malam Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi perincian yang macam ni yang kadang kita seronok ni, hadirin dan hadirat. Kita maknanya kita taklah macam orang kata macam bias kepada satu-satu, sedangkan dua-dua kuat. Dua-dua nas kuat. Sama juga dengan solat qabliyah subuh. Dia kuat sandarannya. Nabi tak pernah tinggal. Dan begitu juga dengan solat witir pun ada apa nama? Ada perintah yang kuat. Ada sebahagian riwayat yang mengatakan ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah salat terakhir kamu pada waktu malam adalah witir. Ij'alu ni kata perintah ni. Kata suruhan. Sebab tu dalam mazhab Hanafi dia kata witir wajib. Sebab ada nas yang suruh. Dan begitu juga dalam riwayat yang lain Nabi SAW kata ya ahlal Quran, ataupun ya ahlal Quran innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran, ataupun innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Quran. Allah ni witir, kata Nabi. Allah ni witir. Witir ni ganjil. Dalam arti kata Allah ganjil, Allah Esa. Allah wahid, Allah ahad. Qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Jadi Allah ni wahid, Allah ahad. Ahad adalah ganjil. Wahid adalah ganjil. Angka 1. Jadi hadirin dan hadirat. Innallaha witir yuhibbul witra. Allah suka kepada witir. Maka Nabi kata SAW, fa'autiru. Maka hendaklah kamu berwitir, wahai ahli Quran. Jadi witir ni penting, hadirin dan hadirat. Dan disebut witir adalah penutup bagi amalan malam. Penutup bagi amalan malam. Cuma selalu orang tanya. Dan semalam pun ada yang bertanya kepada saya juga. Dia tanya, kalaulah kita ni nak bangun tahajud, macam tu, adakah perlu kita solat witir sebelum kita tidur ataupun selepas tahajud? Maka jawapan saya pun cenderung kepada perincian juga. Tafsil, ada tafsil, perincian. Iaitu, kalaulah kita, orang kata tak bangun tahajud, ataupun kita mungkin rasa yang kita tak bangun tahajud, maka terus solat witir sebelum tidur. Macam sebelum kita tidur ni, balik kita ke rumah, ambil wuduk kejap, salat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Sekurang-kurangnya 1 rakaat. Tapi afdalnya, ataupun utamanya 3 rakaat. 3 rakaat. Dan kalau kita yakin yang kita boleh bangun tahajud, hadirin dan hadirat, insya-Allah boleh untuk kita tidur sebelum kita witir. Sebab kita akan buat witir selepas tahajud. Ini kalau kita yakin. Tapi kalau kita nak ambil langkah berjaga-jaga, salat witir dulu sebelum tidur. Dan kalau Allah rezekikan kita bangun pada waktu malam untuk tahajud, tak perlu dah witir kali yang kedua, hadirin dan hadirat. Kerana ada nas yang menyebut daripada Nabi SAW, la witrana fi lailah. La witrana fi lailah. Tidak ada 2 witir dalam satu malam yang sama. Jadi kalau kita dah buat witir sebelum tidur, dan kita Allah Ta'ala rezekikan bangun tahajud, tak perlu untuk witir yang kedua. Tak perlu untuk witir yang kedua. Tapi kalau memang kita yakin, memang kita ni memang kita punya kebiasaan kita, istiqamah kita, memang kita hari-hari bangun tahajud. Jadi kita lewatkan pelaksanaan witir itu selepas tahajud. Kenapa? Kerana tahajud adalah solat malam. Dan Nabi SAW kata, ij'alu akhira salatikum bil laili witra. Jadikanlah ibadat terakhir kamu pada waktu malam adalah witir. Begitu. Sebab itulah, maknanya kita kalau boleh tangguh witir selepas tahajud, itu lebih baik. Tapi kalau kita risau, ada kerisauan, kot tak bangun ke apa semua, buat juga solat witir pada waktu sebelum kita tidur itu. Hadirin dan hadirat. Baik. Tapi majoriti ulama mazhab cenderung kepada pelaksanaan witir ni adalah sunat muakkad. Ia tidak sampai kepada tahapan wajib. Majoriti, sebab tu kalau mazhab Hanafi dia kata wajib. Tapi di sisi jumhur, 3 mazhab yang lain mengatakan ianya sunat, dan sunat ni kategori muakkad, hadirin dan hadirat. Sunat yang amat dituntut. Samalah seperti qabliyah subuh, sunat yang amat dituntut. Baik. Kemudian disebut di sini, wa kazalika, oleh yang demikian,
كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الفجر والوتر بسورتي الإخلاص وهما الجامعتان لتوحيد العلم والعمل وتوحيد المعرفة والإرادة وتوحيد الاعتقاد والقصد. Intaha. Hadirin hadirat. Oleh kerana itulah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam apabila baginda solat qabliyah subuh dan solat witir, Nabi akan membaca dua surah Al-Ikhlas. Dua surah Al-Ikhlas. Kalau kita tengok pelaksanaan Nabi bisuratai Al-Ikhlas, surah Ikhlas dan surah apa satu lagi? Kalau kita tengok dalam solat witir kita, kalau ikut sunatnya sebagaimana riwayat Aisyah, rakaat yang pertama adalah surah ni, surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbihisma Rabbikal A'la. Dan surah yang kedua, rakaat yang kedua yang saya betulkan, rakaat yang kedua adalah Qul Huwallahu Ahad. Dan yang ketiganya ataupun yang rakaat yang kedua adalah Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Hadirin hadirat. Rakaat yang kedua. Dan rakaat yang ketiga adalah Qul Huwallahu Ahad. Begitu. Dan ada riwayat daripada Aisyah juga, Nabi tambah, ada riwayat yang menyebut satu je, Nabi baca Qul Huwallahu Ahad je pada rakaat 3. Ada riwayat juga yang menambah Qul A'udzu Birabbil Falaq dan Qul A'udzu Birabbin Nas. Macam tu. Jadi Sabbihisma Rabbikal A'la tu, Qul Ya Ayyuhal Kafirun dan 3 Qul. Macam tu, dalam 3 rakaat begitu. Dan salat subuh pun kita kata ada 2 juga, iaitu Qul Huwallahu Ahad dan Qul Ya Ayyuhal Kafirun itu. Hadirin dan hadirat. Jadi ini adalah yang dianjurkan kepada kita ini qabliyah subuh untuk membaca 2 surah tersebut. Dan surah ini disebutkan menggabungkan antara tauhid, menggabungkan antara ilmu dan amal. Begitu. Ilmu dan amal. Menggabungkan antara makrifah dan iradah, pengetahuan dan kehendak. Serta menggabungkan antara i'tiqad dan qasad, iaitu pegangan i'tiqad dan tujuan kita ini. Selesai perbahasan witir, hadirin dan hadirat. Jadi kita jelas bahawasanya witir dan qabliyah subuh amat dituntut. Kedua-duanya amat dijaga dan dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi keduanya tidak wajib, keduanya hukumnya adalah sunat muakkad, hadirin dan hadirat. Kemudian kita nak beralih kepada fasal yang baharu. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fil ittija'i ba'da sunnatil fajar. Fasal berkenaan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan berbaring selepas daripada sunat subuh. Selepas daripada sunat subuh. Yang ini hadirin dan hadirat, maknanya selepas qabliyah tu tidak terus kepada salat fardu subuh. Begitu contoh. Sebab itulah kalau tuan-tuan teliti, jarak antara azan subuh ni dengan iqamah, kalau ikut di sebahagian negara Arab, jarak tu lama. Jarak tu adalah lama. Sehingga dalam setengah jam apa semua kan. Jadi sempatlah untuk dia solat, dan selepas solat tu dia berbaring dahulu sebelum bukan tidur, berbaring. Berbaring, bukan tidur. Berbaring sebelum pelaksanaan solat subuh. Tapi kalau di Malaysia ni dia macam susah nak dipraktikkan sebab kita punya jarak antara azan dan solat pun adalah 10 minit saja. Sebab tapi logik sebab kita pun dah lewat. Kan ni macam sekarang ni katalah 6.12 contoh. Kalau 6.12, 10 minit selepas daripada 6.12 baru nak qamat. Dah 6.22 betul tak? Dan biasa solat kita pun dalam 10 minit juga lingkungan walaupun 2 rakaat. Tapi dalam 10 minit. Tu kalau imam tak baca surah yang agak panjang lah. Kalau dia baca yang panjang dekat 15 minit atau 20 minit. Jadi kalau 10 minit, dia akan jadi 6.32. 6.32 lagi, nak wirid lagi. Wirid dah 10 minit. Campur doa-doa lagi, dah 45 minit. Jadi penyudah habis semayang pun kat pukul 7. Hadirin ada semayang subuh. Orang nak kerja, contoh. Jadi dia tidak ada ruang. Orang nak kerja, sebab kerja pula. Macam kita kat sini, yang perjalanan jauh. Kadang perjalanan tak jauh, dekat je, tapi jam. Hadirin dah hadirat. Jam tu yang isunya. Kadang-kadang kalau tuan-tuan ada pengalaman, pagi-pagi tuan-tuan pergi melawan arus, pergi ke Negeri Sembilan daripada KL. Tak jam pun sangat. Sebab tak ada orang pergi sangat Negeri Sembilan. Kalau jalan raya ni.
Tapi daripada Negeri Sembilan, daripada Bangi, daripada apa semua nak masuk ke KL, jam seteruk-teruknya. Walaupun kalau ikutkan jarak antara sini dengan Negeri Sembilan jauh. Tapi jarak daripada Bangi dengan KL dekat. Tapi orang daripada KL sampai Negeri Sembilan dulu, orang Bangi tak sampai KL lagi. Perjalanan sama. Sebab jam tu, hadirin hadirat. Isu ni bukan jarak, isu ni jam. Jalan raya sesak. Baik. Jadi mungkin faktor ni dia dikurang praktikal sedikit. Jadi disebut di sini, wa kana sallallahu alaihi wasallam yattaji'u ba'da sunnatil fajri ala shiqqihi al-ayman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas baginda selesai salat qabliyah subuh, salat sunat fajar, baginda akan berbaring di atas syiq. Dan syiq ini adalah lambung. Badan kita ni ada lambung. Syiqqihil aiman, lambung kanan, hadirin dan hadirat. Dan lambung ni adalah bahagian tepi badan kita ni. Bahagian kanan atau bahagian kiri kanan. Bahagian kanan atau bahagian kiri badan. Macam ni, di sini. Ni lambung. Hadirin dan hadirat. Yang saya pegang. Yang ni adalah lambung. Lambung kiri dan lambung kanan. Bukan lambung kiri, lambung kanan. Itu negeri Perak. Itu lambung orang Perak. Hadirin, ada juga botol kiri, botol kanan, lambung kiri, lambung kanan. Itu di Perak. Tapi ni lambung, bukan lambung. Jadi, lambung. Lambung ni bahagian sisi badan. Bahagian tepi. Dia macam, kita kan biasa dengar kalau hadis yang Nabi SAW kata, Salli qa'iman. Salatlah dalam keadaan berdiri. Fa'illam tastati' faqa'idan. Kalaulah tak mampu nak salat berdiri, maka salatlah duduk. Fa illam tastati', kalau kamu tak mampu juga, fa'ala jambin, kata Nabi, maka di atas lambung kamu. Jambin tu jambut ni sisi, bahagian sisi badan, lambung lah. Dan ni Nabi kata kepada seorang sahabat ni, nama dia Imran bin Husain. Yang mana Imran ni, dia Allah Ta'ala uji dia dengan buasir. Bila dia ada buasir, dia tanya Nabi macam mana cara dia nak salat. Tapi Nabi bagi jawapan. Jawapan Nabi tu tak terpakai kepada Imran sahaja. Tapi jawapan Nabi ni boleh diguna pakai oleh semua kita sekalipun. Yang sakit ke tak sakit. Yang sihat ke yang sakit. Ada buasir ke tak ada buasir. Punyalah hebat Nabi ni SAW. Soalan ditanyakan oleh orang individu yang tanya soalan spesifik. Tapi jawapan Nabi itu umum, meliputi semua orang boleh pakai. Tak payah nak syarah lebih-lebih. Tengok hebat Nabi kita SAW. Nabi kata, salatlah kamu berdiri. Kalau kamu tak mampu berdiri, salat duduk. Kalau tak mampu duduk, baring. Kerana itu hukum asal dia. Kalau lah orang yang ada buasir, kalau dia mampu berdiri, semayang berdiri. Tapi dia ada buasir, dia tak mampu nak solat berdiri, dia duduk lah. Kalau dia tak mampu nak solat duduk, maka dia pun berbaring lah. Dan berbaring ni, kalau dalam mazhab kita ini, yang paling afdal adalah baring atas lambung kanan. Itu maksud dia. Dalam kitab-kitab fiqh. Tapi kalau ada orang, dia baring atas lambung kiri dia, kemudian dia solat. Dada dia menghadap kiblat, sah solat. Tak ada masalah. Isu afdal je. Isu afdal, lambung kiri pun baik, tapi lambung kanan lagi baik. Itu poin dia. Kadang-kadang orang kita bukan semua isu dalam agama ni sunnah bid'ah, sesat masuk neraka. Tak, bukan semua isu macam tu. Ada isu yang baik dan yang lebih baik, itu je. Jadi ini kita kena jelas nak letak ni kayu ukur ni yang tak ramai orang dapat, sebab tu dia akan mudah. Kalau awak ni salah, maka saya lah yang betul. Kalau awak betul, saya lah yang salah. Tak semestinya macam tu. Ada dalam dua perbezaan tu adalah lebih kepada perbezaan antara yang baik dan yang lebih baik saja. Bukan perbezaan antara baik dan buruk, antara dosa dan pahala, atau antara betul dan salah. Hadirin hadirat. Jadi Nabi SAW ni baring selepas sembahyang subuh ni ala syiqqihil aiman. Hazal ladzi thabata anhu fis sahihain. Dan inilah yang sabit menerusi riwayat dalam kitab As-Sahihain. Iaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Imam Muslim, hadirin hadirat. Min hadis Aisyah radhiyallahu anha, daripada hadis ibunda kita Sayyidah Aisyah binti Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Baik. Cuma Ibnu Al-Qayyim dia kata, waqad ghala fi hadhihi ad-daj'ati ta'ifatan. Ada dua kumpulan, ada dua pihak yang mana telah ghala dalam isu berbaringnya Nabi selepas qabliyah subuh ni. Ghala ni apa makna ghala? Ghala ni melampau. Ghulu lah, ghulu. Kita biasa dengar perkataan ghulu. Maknanya mereka ni, dua pihak ni, mereka keluarkan pandangan, tapi pandangan yang melampau dalam isu berbaringnya Nabi selepas qabliyah subuh. Manakala watawassatat fiha ta'ifatun salisah, ada kelompok yang ketiga, mereka ambil pendirian yang tawassut, iaitu yang sederhana, pertengahan, begitu. Tidak terlebih atau tidak terkurang, begitu.
Dan yang dikatakan sebagai melampau ni siapa dia? Ni pandangan. Fa'aujabaha jama'atun min ahli zahir. Kumpulan daripada Zahiriyah atau mazhab Zahiri, mereka mewajibkan perbuatan berbaring selepas qabliyah subuh ni. Mewajibkan, jadi wajib. Wa abtalus salata bitarkiha, dan kata pandangan mereka ni, siapa yang tak buat solat mereka tu tidak sah. Maknanya lepas mayang kena terbaring. Kalau siapa yang tinggalkan, solat tu batal, dia kata. Dan ini kata Ibnul Qayyim, kabni Hazmin wa man wafaqahu. Dan ini adalah pandangan Imam Ibnu Hazim. Ibnu Hazim adalah orang kata, dia bukan nak kata dia pengasas Zahiri ni macam tak adalah tepat, tapi dia adalah antara pengembang utama, orang kata penyebar utama mazhab Zahiri. Kalau ikut pengasas dia adalah Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri ni lagi awal hidup daripada Ibnu Hazim. Ibnu Hazim ni di kurun yang kelima Hijrah. Dia meninggal pada tahun 456 Hijrah. Maknanya Ibnu Hazim ni dia pada pertengahan kurun yang kelima Hijrah baru muncul. Tapi Az-Zahiri, Daud Az-Zahiri tu lebih awal. Hadirin hadirat. Cuma yang menyebar luaskan mazhab Zahiri ni siapa dia? Ibnu Hazim ataupun Ibnu Hazmin Al-Andalusi rahmatullah alaih. Tapi dia ulama besar, hadirin dan hadirat. Kita tak menafikan hak dan kita tidak mengurangkan hak para ulama ni. Ibnu Hazim adalah ulama besar dan dia juga sebenarnya bahagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masukkan dia dalam akidah adalah bahagian Ahlus Sunnah wal Jamaah rahmatullah alaih. Cuma ada pandangan yang kita tidak setuju, yang kita berbeza. Yang ni sebenarnya ini adalah lumrah. Ini adalah lumrah dan ini adalah adat. Benda yang biasa dalam ilmu, dalam dunia keilmuan adalah berbeza pandangan. Tapi masalah penyakit orang kita ni tak boleh berbeza. Itu masalah dia. Kalaulah kita ni tak boleh berbeza, kita menafikan fitrah sebenarnya, hadirin dan hadirat. Allah sebut dalam Quran, apa kata Allah? Kalau Allah nak yang umat ni bersatu padu, Allah boleh buat. Wala yazaluna mukhtalifin. Wala yazaluna mukhtalifin. Tapi sentiasa kita ni berbeza. Allah kata walau syaa rabbuk la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Walau syaa rabbuka la ja'ala an-nasa ummatan wahidah wala yazaluna mukhtalifin. Allah sebut dalam Quran. Kalaulah Tuhan kamu nak, Allah kata kalau Allah nak, Allah akan jadikan manusia ni semuanya ummah wahidah. Umat yang satu je, tak perlu nak. Tapi wala yazaluna mukhtalifin. Kerana perbezaan ni juga adalah meraihkan hak akal. Kalau semua orang satu jalan sahaja, seolah dia tak ada fungsi akal yang nak berfikir ni. Jadi sebab itu sebenarnya perbezaan adalah lumrah. Tapi yang kita gagal adalah mengurus perbezaan. Yang kita gagal adalah kita gagal memahami dalam ikhtilaf ini ada adab. Yang disebut sebagai adabul ikhtilaf. Yang ini diajarkan oleh para ulama. Ulama-ulama kita, hadirin dan hadirat, macam An-Nawawi rahmatullah, dia banyak tekankan adabul khilaf, adabul ikhtilaf. Isu mana yang kita boleh khilaf, isu mana yang kita kena sepakat. Macam tu. Sebab kalau tuan-tuan perhatikan, benda yang ijma' ni sikit ke banyak? Sikit je sebenarnya. Yang ijma' ni sikit. Kita ni ada satu kitab ijma' yang ditulis, yang masyhurnya ada dua. Yang pertama sekali kitab Al-Ijma' oleh Imam Ibnul Munzir. Al-Imam Ibnu Munzir. Ijma' Ibnu Munzir ini adalah mahallul ittifaq. Maknanya ulama-ulama sepakat apa yang Ibnu Munzir kata ijma', itulah ijma' yang betul. Maknanya walaupun ada sedikit kritikan standard, tapi majoritinya adalah itulah ijma' yang sebenar. Dan ijma' Ibnu Munzir ni sikit je, nipis je. Kalau tuan-tuan beli, saya boleh kata kalau nak baca tu sehari boleh khatam. Sebab sikit sangat. Dia ada 1, 2, 3, 4 nombor. Ijma' Ibnu Munzir. Tetapi ada satu lagi ijma'. Namanya Maratibul Ijma'. Maratib al-Ijma'. Ditulis oleh Imam Ibn Hazim ni. Dan kata Ibnu Taimiyah, Ijma' Ibnu Munzir ni, Ijma' Ibnu Hazim ni adalah, kalau tadi mahallul ittifaq, tempat ulama sepakat, yang ni adalah tempat orang kritik. Macam tu. Maknanya Imam Ibnu Hazim ni orang kritik banyak, Ibnu Taimiyah kata. Sebab apa orang kritik? Dia benda-benda akidah pun dia masukkan dalam ijma'. Dia macam, padahal ijma' ni biasanya fiqh je lah. Tapi dia banyak masuk, dan kebanyakan apa yang dia kata ijma' tu sebenarnya ada ulama kata tidak ijma' pun. Begitu.
Dah ada satu lagi ditulis oleh ulama kontemporari tapi saya lupa nama dia. Tapi inilah dua yang paling masyhur adalah Maratibul Ijma' dengan Ijma' Ibnu Munzir. Mahalul Ittifaq, hadirin Ibnu Munzir punya kitab Ijma'. Jadi bila ijma' yang berlaku ni dalam fiqh ni sedikit, maknanya apa? Yang banyak adalah khilaf. Itu yang kita kena sebut. Yang banyak adalah khilaf. Tapi khilaf ni macam saya ingat masa saya belajar dahulu dengan Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, rahmatullah alaih. Dia kata dalam banyak kuliah, dia kata walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara. Dia kata walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara. Bukan semua khilaf tu datang dalam bentuk yang mu'tabar. Maknanya bukan semua khilaf tu mu'tabar. Ada khilaf yang tidak mu'tabar. Illa khilafun lahu hazzum minan nazar. Melainkan khilaf yang ada sandarannya daripada dalil. Maknanya yang tu kita kena raikan. Kadang-kadang ada orang khilaf juga. Dia khilaf, dia kata diri dia Nabi. Contoh. Orang kata mana ada Nabi dari kalangan manusia selepas wafat Rasulullah. Dia kata ada akulah. Dia kata dia berkhilaf. Khilaf itu beza pandangan. Tapi pandangan ni ditolak. Sebab itu ada perbahasan al-khilaful maqbul dengan al-khilaf ghairu maqbul. Ada khilaf maqbul, ada khilaf mardud. Khilaf yang diterima, ada khilaf yang ditolak. Ada khilaf yang mu'tabar, ada khilaf yang ghairu mu'tabar. Ada khilaf yang sa'ikh, ada khilaf yang ghairu sa'ikh. Yang ni perbahasan dalam kitab-kitab usul fiqh. Jadi kita kena ambil khilaf yang mu'tabar sahaja. Isu yang tak boleh khilaf ni adalah isu dua. Iaitu yang pertama isu yang ada ijma'. Kalau isu tu ada ijma', kita tak boleh khilaf lagi dah. Kalau kita khilaf juga, maka khilaf kita tu ditolak. Khilaf tu mazmum, tercela. Ada khilaf mahmud, ada khilaf mazmum. Macam contoh, apa yang isu yang kita sepakat? Ijma' ulama' bahawasanya salat 5 waktu tu wajib. Ijma' ulama'. Tapi ada orang dia kata, tak wajib. Dia kata yang wajib ni mungkin Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak, tapi subuh tak wajib. Dia kata. Kenapa tak wajib? Orang tidur, dia kata. Contohlah kalau ada. Kalau pandangan dia sebab begitu, maka khilaf ni ditolak ke kita kata, kita kena raikan. Tak ada, mana ada nak raikan. Khilaf ni ditolak. Orang kata bulat-bulat ditolak sebab menyelisihi ijma'. Dan satu lagi perkara yang kita tak boleh khilaf adalah perkara yang sabit dengan dalil yang qat'i. Qat'i iaitu dalalah. Dalalah dia qat'i. Macam contoh tadi adalah kewajipan salat. Kewajipan salat 5 waktu, dia bukan semata wajib dari sudut ijma'. Tapi dalalah dia qat'i. Allah kata dalam Quran, wa aqimus salah, dirikan salat. Itu adalah dalil kewajipan salat 5 waktu. Tapi kalau perkara yang tidak ada ijma' dan dalil dia tidak qat'i tapi dalalah dia zanni. Kan ada qat'i ada zanni. Qat'i itu yang putus, zanni itu yang ada boleh khilaf. Macam contoh. Contohnya saya bagi. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Wahai orang yang beriman, sekiranya awak ingin mendirikan salat, basuhlah muka, basuhlah tangan sehingga ke siku dan sapulah kepala. Wamsahu bi ru'usikum, dan basuhlah kaki sehingga atau berserta buku lali. Ini nas Quran. Ini adalah rukun wudu. Ini adalah rukun wudu. Dan ulama mengatakan wamsahu bi ru'usikum tu adalah zanniyatud dalalah. Zanniyatu ad-dalalah. Sapu kepala. Kenapa dia kata zanni? Sebab orang boleh faham dengan kefahaman yang berbeza. Bila sebut sapu kepala, kita boleh faham bahagian depan saja. Kepala juga. Kita boleh faham separuh kepala. Betul juga menepati maksud. Dan kita boleh faham keseluruhan kepala. Begitu. Jadi ini ulama khilaf. Sebab itulah mazhab ni kata begini. Kalau mazhab Syafi'i, dia kata bahagian nasiyatul ra's. Maknanya bahagian ubun kepala, bahagian depan kepala sahaja. Tapi sunat keseluruhan kepala. Maknanya nak sapu keseluruhan kepala ni sunat dalam mazhab Syafi'i. Yang wajibnya bahagian nasiyah, ubun. Tapi dalam mazhab yang lain adalah dikata wajib untuk kita ni sapu keseluruhan kepala. Ini mazhab Malik. Mazhab Maliki. Tapi dalam mazhab Syafi'i kata sunat. Mazhab Malik kata sunat, wajib. Sapu keseluruhan kepala, hadirin dan hadirat.
Jadi boleh tak khilaf dalam isu tu? Jawapannya boleh. Kenapa boleh? Kerana tak ada ijma'. Mana ada ijma' ulama'. Dan dalil tu pun adalah dalil yang zanniyatud dalalah. Dalalah dia adalah dalalah yang zanni. Jadi ini mahallul khilaf. Tempat yang kita boleh berbeza pandangan selama mana dalil tu tidak qat'i dan tidak ada ijma'. Yang tu boleh khilaf. Gitu. Hadirin hadirat. Maknanya kepahaman tu boleh berbeza-beza. Jadi Ibnu Hazim ni dia kata tidak sah kalau seseorang yang salat sunat subuh kemudian selepas tu dia tak baring. Tidak sah salat. Jadi inilah yang kata Ibnu Hazim, kata Ibnul Qayyim. Dia kata ghala ni maknanya melampau. Ini pandangan yang ghala, melampau. Wa karihaha jama'atun minal fuqaha. Manakala sebahagian ulama yang lain pula, dia kata yang Ibnu Hazim ni dia kata wajib baring tu. Sebahagian ulama yang lain pula dia kata wa karihaha, maknanya hukum dia makruh. Benda ni makruh. Wa sammuha bid'ah. Dan sebahagian ulama mengatakan perbuatan tu sebagai bid'ah. Maknanya baring selepas mayang qabliyah subuh ni. Dan ini pun Ibnu Qayyim kata ghala juga, melampau juga. Maknanya yang satu dia melampau dalam nak mensabitkan, nak menetapkan. Maknanya wajib. Kalau tak buat tak sah semayang. Yang pihak yang kedua pula, dia melampau dalam menolak. Jadi kita tak nak macam tu. Kita jangan melampau dalam menetapkan dan jangan melampau dalam menolak. Sampai kata, siapa yang baring lepas qabliyah subuh ni bid'ah. Tak boleh. Ini di sisi Ibnu Qayyim, hadirin dan hadirat. Tapi ada ulama yang cenderung kepada pandangan yang sederhana. Wa tawassata fiha Malikun wa ghairuh. Itu Imam Malik. Kata Ibnu Qayyim, manakala Imam Malik rahmatullah alaih mengambil pendirian yang pertengahan, iaitu dia perincikan. Dia kata falam yarau biha ba'san liman fa'alaha rahah. Kalaulah seseorang yang baring selepas salat sunat sebelum subuh tu, dia berbaring untuk dia berehat seketika sebelum pelaksanaan solat fardu subuh, yang ni hukum dia adalah la ba'sa. Hukum dia adalah la ba's. La ba'sa ni tidak mengapa. Dalam arti kata la ba'sa ni hukum fiqh taklifinya adalah hukum harus. Hukum dia harus. Kalau wajib dia akan sebut wajib, kalau sunat dia akan sebut sunat. Tapi kalau la ba'sa ni maknanya harus. Hukum dia adalah harus. Dia tidak makruh, dia tidak haram. Hukum dia harus. Tapi ada sebahagian ulama yang lain wastahabbaha ta'ifatun 'alal itlaq. Maknanya disunatkan perbuatan berbaring seketika selepas salat sunat subuh. Hukum dia harus. Ataupun istahabbah, hukum dia sunat. Maknanya sama ada nak berehat ke ataupun apa ke, maka dia tidak ada masalah. Hukum dia adalah dibolehkan. Hadirin dan hadirat. Selesai kepada perbahasan berbaringnya Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas salat sunat fajar. Dan perbuatan ni ada nas. Cuma ulama khilaf kepada 3. Ada yang pertama berlebihan dalam menetapkan, iaitu disampaikan kata wajib. Ada sebahagian yang kedua, dia kata berlebihan dalam menolak, dia kata bid'ah pula. Dan mazhab yang pertengahan ni adalah mazhab yang disebut oleh Imam Malik rahmatullah alaih, iaitu hukumnya adalah kita kata di sini tidak ada mengapa, hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Saya nak pergi kepada topik yang terakhir sebelum kita tutup, hadirin dan hadirat. Anda berbaki dalam 10 minit sahaja lagi. Cuma saya nak minta Syekh ambil air sekejap. Okey. Yang pasal yang ke-10 ni, hadirin dan hadirat. Faslun fi hadihi sallallahu alaihi wasallam fi qiyamil lail. Itu. Fasal berkenaan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan qiyamul lail. Qiyamul lail. Qiyamul lail ni adalah perbuatan menghidupkan malam dengan ibadah. Qiyam tu hidup, mendirikan. Qiyam ni sebenarnya diri. Tu yang orang kata dalam selawat tu ada mahalul qiyam, tu tak? Biasa dengar tak? Dalam selawat mahalul qiyam. Tengah-tengah selawat dia berdiri. Mana datang pun tak tahu. Dia berdiri. Orang tanya pasal apa berdiri? Nabi datang. Allah hebat benar dia. Jadi bila Nabi datang kena berdiri, hormat. Kan ada riwayat yang kata qumu li sayyidikum,
berdirilah kepada sayyid kamu, ketua kamu. Maknanya kalau kita macam ada tok guru ke, ada tokoh-tokoh pemimpin ke, ada ulama ke, masih. Jadi berdiri untuk hormat. Tak ada masalah kalau dia sudut hukum asasnya dia tidaklah haram ke apa ke, harus. Sudut berdiri kalau ada tokoh, ada ulama datang. Kerana ini dibuat oleh para sahabat kepada Nabi pun. Hadirin dan hadirat. Jadi maknanya kalau Nabi datang, dia orang bangun dan berdiri sebagai tanda hormat, sebagai tanda memuliakan. Dia sebenarnya kita kena jelas. Ada beza antara taqdis dengan tauqir. Itu. Taqdis ni dia jadi mengkultuskan, dia mensucikan. Yang ni tak boleh. Ini mensucikan. Seolah anggap ada berkat, ada suci. Tapi kalau tauqir, yang ni boleh. Memuliakan. Tauqir ni memuliakan. Lebih-lebih lagi para ulama ataupun individu yang ada kelebihan. Macam isu ni lah, salam cium tangan lah. Ada orang sampai rigid tak boleh salam cium tangan ulama. Asal kalau orang tu nak salam kita kena tarik tangan. Tak semestinya begitu. Kalau dia nak buat begitu atas dasar warak, itu hukum warak. Tak apa, tak ada masalah. Tapi kalau dia nak kata kalau perbuatan cium tangan tu adalah benda yang haram, ini tak betul. Cium tangan tok guru, cium tangan ustaz adalah haram. Tak betul kata macam tu. Kalau dia nak elakkan atas faktor dia warak, yang ni bagus. Ramai je ulama kita macam tu. Saya ingat masa saya belajar dahulu, masa saya nak tanya soalan kepada Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahmatullah alaih. Syekh Ali ni dia orang besar. Maksud saya bukan orang besar, badan dia besar lah, jangan salah faham lah. Badan dia besar. Kalau orang pernah tengok Syekh Ali ni, dah lah dia besar, dia tinggi pula. Dia ni lagi tinggi, jauh tinggi daripada saya. Jadi bila saya nak tanya soalan ke dia ni, saya macam dekat sikit dengan dia dan saya macam nak tunduk sikit, tapi dia ingat nak cium tangan dia, sebab dia tarik. Padahal kita nak tanya soalan. Tapi itu adalah mazhab warak. Dan tuan-tuan kena jelas bahawasanya ada hukum kita ni, saya selalu sebut hukum taklifi. Hukum taklifi ni ada 5. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. Itu turutannya. Wajib, sunat, harus, makruh, haram. Tapi mana letak hukum warak? Tak, hukum warak ni dia adalah daripada pengamalan orang yang belajar agama dengan betul. Dia macam contoh tu lah. Kalau orang tanya apa hukum salam cium tangan tok guru ataupun ulama, bagi saya boleh. Maknanya hukum dia adalah harus. Hukum dia adalah harus. Tapi tok guru ni dia elakkan. Itulah warak. Sebab dia takut. Dia macam dia nak elakkan fitnah, takut nanti dia ada rasa takabur, dia rasa besar diri, dia rasa macam riak dan seumpamanya. Dan ulama kita cukup jaga benda ni. Hadirin dan hadirat. Baru ni saya tengok ada satu video ni, saya ada kongsi di Instagram saya, di story lah. Ada seorang imam masjid, sama ada Masjidil Haram atau Masjid Nabi. Apa tah nama dia, saya pun lupa. Saya kongsi je tak ingat nama. Ada seorang dia macam memperkenalkan syekh ni. Lepas tu dia puji syekh ni, suara dia sedap lah. Bila kawan tu dipuji, syekh suara sedap, cepat-cepat dia tutup mulut orang tu. Dia kata tak payah sebut macam tu. Maknanya padahal memang suara dia sedap. Kalau apa salah kita nak puji benda yang betul? Tapi orang tak suka dipuji. Maknanya ulama-ulama kita ni, Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, tak suka dipuji. Ini hakikat dia. Kemudian video dia, sambungan video tu pula dia letak sikit lah macam cuplikan daripada Utsaimin punya video. Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullah alaih. Bahawasanya ada orang dia nak dalam salutasi, kan biasa dalam majlis-majlis kan ada salutation kan. Dia kata dia nak memperkenalkan Syekh Utsaimin, dia kata fadilatul syekh, dia kata huwa min adu hay'ah kibaril ulama, ataupun huwa adwan min a'dha' hay'ah kibaril ulama. Dia ni adalah salah seorang daripada ahli pertubuhan ulama kibar. Di Saudi ada hay'ah kibar ulama. Jadi dia salah seorang anggota dia. Bila sebut perkataan macam tu, Syekh Utsaimin dia kata yakfi, tak payah dah. Cukup dah. Tak payah nak sebut lebih-lebih lagi. Maknanya sebut Utsaimin je cukup. Maknanya tak perlu nak sebut kawan ni ulama besar min kibaril ulama bla bla. Ini akhlak ulama-ulama kita, hadirin dan hadirat. Mereka ni tak suka dipuji. Walaupun kalau orang tanya, apa hukum memuji dengan menyebut perkara yang betul? Macam contoh, ni saya ambil contoh lah. Saya tak nak ambil contoh orang lain, ambil contoh saya. Kalau ambil contoh orang lain, terasa hati pula. Contoh saya lah. Dia kata Ustaz Fahmi ni handsome. Contoh saya lah. Itu yang sebab tu tak bagi contoh orang lain. Dia kata Ustaz Fahmi ni handsome. Yang sebut tu benda tu dia sebut benda tu tipu ke betul? Contoh. Kalau benda tu betul, yang tu bukannya berdosa, dia tak salah. Hukum dia harus. Tapi kalau orang puji saya kata jangan puji.
Tapi bukan saya nak kata benda tu haram, tak. Benda tu harus. Dari sudut fiqahnya, hukum tu harus. Tetapi dari sudut waraknya, dielakkan. Maknanya orang yang dipuji ni kena elakkan. Begitu. Jadi sama juga situasi macam ni. Situasi nak bangun ke, nak memuliakan ke para ulama', nak cium tangan para ulama', ni elakkan. Tapi ada tu yang kita pelik macam mana. Ada sebahagian orang yang digelar ulama', mendakwa ulama'. Tapi ada orang sampai cium kaki dia buat relax. Duduk je macam tak ada apa halangan. Ni macam redha pula. Kata tak ada ke warak? Tak ada ke takwa kepada Allah? Tak ada ke tak suka kepada dianggap lebih daripada kedudukan manusia biasa? Tapi kadang tengok orang cium sampai tahap cium kaki. Cium kaki itu sebenarnya adalah cover je sebenarnya. Sebenarnya bukan cium kaki tu. Sebenarnya apa tuan-tuan? Sebenarnya sujud. Kalau tuan-tuan perasan, dia orang sujud sebenarnya kat kaki syekh tu. Bukan cium sangat kaki pun. Kita ni nak cium kaki orang, saya tanya, lalu ke cium kaki orang? Kadang. Tak, dia orang pun tak lalu sebenarnya, tapi dia orang sujud sebenarnya. Tapi bila kita kritik, macam saya dahulu pada tahun lepas, saya pernah kongsikan pandangan ulama'-ulama' mazhab Syafi'i tentang isu sujud di kaki syekh ni. Dia orang semua kata ini haram, ini bid'ah. Bila saya kongsikan benda macam tu, ya orang yang pro-pro ni, waktu tu kan kuat yang siapa nama? Nazim Haqqani. Tarekah anak Syabandiyah tu kan. Kan Nazim Haqqani ni orang cium kaki dia. Ataupun yang dalam gambar nampak sujud lah. Yang zahir dalam gambar nampak sujud. Jadi saya buat satu penulisan panjang di Facebook. Pandangan ulama' mazhab Syafi'i tentang perbuatan mencium kaki guru. Mencium kaki guru. Ataupun sujud di kaki guru yang lebih tepat. Sujud di kaki masyayikh. Semua kata haram. Antaranya Ibn Hajar Al-Haytami. Saya kongsikan pandangan Imam Nawawi. Al-Khatib Syirbini. Ini ulama'-ulama' mazhab Syafi'i. Tapi bila saya tulis macam tu, ada orang yang nak cover balik. Dia kata sebenarnya betul ke sujud? Sebenarnya isu cium kaki dia tu. Jadi cium kaki ni ada rombongan pada zaman Nabi, rombongan tetamu-tetamu datang jumpa Nabi, salam cium tangan Nabi dan salam cium kaki Nabi. Dia nak guna hadis tu pula. Memang ada riwayat tu. Tetapi isu yang kita tengok dalam gambar ni adalah isu sujud ke cium kaki. Ada beza sebenarnya. Kalau sujud ni maknanya dia letakkan dahi ke lantai. Kalau cium kaki dia letakkan bibir ni di kaki. Ada beza tu. Tapi kalau kita tengok zahirnya adalah sujud. Jadi sujud ni haram kepada siapa sahaja pun selain daripada Allah. Ada orang pula dia kata, tak. Zaman Nabi Yusuf ada orang sujud kepada Nabi Yusuf. Adik-beradik dia kan sujud kepada dia. Tuan-tuan baca surah Yusuf. Kan adik-beradik dia kan macam buat jahat pada dia. Buat khianat lah, orang kata buat khianat kepada Nabi Yusuf. Akhir sekali semua dia orang ni tunduk kepada Nabi Yusuf. Kan Nabi Yusuf kan mula-mula kan daripada mula surah. Kalau tuan-tuan tengok, seronok surah Yusuf ni macam tengok movie. Sebab dia betul-betul ikut flow. Awal, pertengahan, sampai habis. Memang semuanya habis. Ada setengah cerita tak habis dalam tu. Ataupun sikit saja kisah dia. Tapi surah Yusuf ni, daripada awal sampai habis tu, macam kisah tu kita ikuti kan. Daripada awal. Maknanya, orang kata, cukup dia punya sinopsis tu cukup. Kan awal-awal kan dia mimpi. Dia kata, inni ra'aitu 'asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Aku tengok dalam mimpi aku ni ahada 'asyara kawkaba. 11 bintang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku tengok semuanya sujud padaku. Dan akhir sekali Nabi Yusuf ni, adik-beradik dia semua sujud. Fakharru lahu sujjada. Dalam Quran, dalam surah Yusuf, fakharru lahu sujjada. Semua mereka sujud kepada Nabi Yusuf. Lalu ada orang salah guna. Ini dalil boleh sujud kepada manusia. Dia kata begitu. Actually dia salah guna sebenarnya. Kerana kalau kita buka tafsir, perbuatan sujud kepada manusia telah dimansuhkan hukum. Dimansuhkan hukum. Itu adalah syariat Nabi Yusuf pada zaman dia. Tapi syariat kita ni tak boleh bersujud kepada selain Allah. Tak boleh bersujud kepada selain Allah. Ada orang kata itu adalah salah satu bentuk penghormatan. Kita kata betul. Penghormatan sesama manusia pada zaman Nabi Yusuf adalah kalau orang tu hormat seseorang, dia sujud. Betul? Itu pada zaman tu. Tapi ini dalam fiqah disebut sebagai syarak man qablana. Syariat generasi sebelum kita, bukan syariat kita.
Dan kita pada zaman kita dah ada dah penghormatan sesama kita. Apa dia penghormatan sesama kita? Yarhamkallah. Apa penghormatan sesama kita? Ucapan salam. Ucapan salam, betul tak? Ucapan salam hakikatnya adalah tahiyat sesama kita. Maknanya kita sesama kita ni dianjurkan. Nabi SAW sebut, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu afala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Kamu tak akan mencapai kesempurnaan iman sehingga kamu saling berkasih sayang, kata Nabi. Nakkah kamu aku sebutkan satu perkara yang kalau kamu buat, kamu akan saling berkasih sayang sesama kamu? Sebarkanlah salam sesama kamu. Sebarkanlah salam sesama kamu. Itu tahiyat kita. Itu penghormatan kita sesama kita. Jadi hujah yang kata boleh sujud kepada manusia ni sudah adalah hujah yang tidak tepat. Hujah yang salah, hadirin dan hadirat. Jadi panjang pula perbahasan tentang isu tu. Sedangkan nak cerita pasal qiyamul lail. Saya syarah perkataan qiyam tu. Berdiri tu. Jadi balik kepada isu qiyam sebelum kita tamat. وقد اختلف السلف والخلف في أنه هل كان فرضا عليه أم لا. Ulama salaf dan ulama khalaf. Ulama salaf dan ulama khalaf. Tengok ni siapa sebut ni, Ibnul Qayyim. Maknanya Ibnul Qayyim ni pun dia mengiktiraf ulama khalaf. Mana ada orang kita ni dia nak dengar salaf je. Tak boleh. Dia salaf dan khalaf. Dua-duanya baik. Ulama salaf dan ulama khalaf. Hadirin dan hadirat. Yang tak baik adalah khalfun. Tu ada beza. Dia dalam bahasa Arab rupanya ada beza khalaf dengan khalfun. Ejaan sama, baris berbeza. Kalau khalaf adalah generasi yang terbaik, generasi kemudian yang terbaik. Maknanya mereka, khalaf ni adalah mereka mengikuti ulama salaf. Macam tu. Yang tak baik adalah khalfun. Generasi terkemudian yang jahat, yang buruk. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Maryam, Allah kata, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Lalu ditinggalkan generasi selepas mereka itu satu kelompok yang mana mereka mengabaikan salat dan mereka mengikuti hawa nafsu. Jahat tu. Tu khalfun. Ni yang ulama kata dalam antara keunikan bahasa Arab, perbezaan antara khalaf dan khalf. Khalaf ni generasi kemudian yang baik, khalfun adalah generasi kemudian yang tidak baik. Ulama salaf dan khalaf berbeza pandangan. Adakah salat ataupun adakah qiyamul lail ni merupakan suatu kewajipan kepada Nabi atau tidak? Maknanya wajib ke tidak atas Nabi? Watta'ifatani ihtajju biqaulihi ta'ala. Maknanya berlaku khilaf. Sebahagian kata qiyamul lail ni wajib kepada Nabi dan sebahagian lagi kata tidak. Dan kedua-dua kumpulan ini, kedua-dua kelompok ni, mereka berhujah. Yang kata wajib pun berhujah dengan dalil yang sama, dan yang kata tak wajib pun berhujah dengan dalil yang sama. Iaitu firman Allah, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dan sebahagian daripada waktu malam, maka bertahajudlah kamu kepada Tuhan kamu sebagai nafilah untuk kamu. Yang kata wajib, dia guna kepada perkataan fatahajjat tu. Maka hendaklah kamu bertahajud. Dan ini kata apa? Fi'il apa? Fi'il amar, betul tak? Dan kaedah usul fiqh, al-amru yufidul wujub. Kata perintah menunjuk pada hukum wajib. Jadi ulama yang kata wajib pun, dalil dia ayat ni. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Tapi ulama yang kata sunat, dia kata Allah suruh tahajud. Tapi Allah kata nafilatan lak. Perkataan nafilah kan kita boleh kata salat apa? Salat nafilah, salat apa? Salat sunat. Betul tak? Nafilah salat sunat. Tapi sebenarnya nafilah di sini dia bukan diterjemah sebagai salat sunat. Sebab itu jumhur ulama berpendapat salat tahajud ni adalah wajib bagi Nabi. Ini jumhur ulama. Dia kata nafilah di sini adalah zaidah. Nafilah di situ adalah zaidah. Zaidah adalah sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Gitu.
sebagai ibadah tambahan untuk kamu. Tapi hukumnya adalah wajib. Tetapi penjelasan yang lebih terperinci, kata Ibn Al-Qayyim, wa sayati mazidu bayani li hadhihi al-mas'alati insyaallah ta'ala 'inda zikri khasa'isin nabi. Akan datang dalam kitab kita ni, maknanya akan disebutkan dalam kitab kita ini penjelasan terperinci tentang isu solat qiyamul lail ini wajib ke tak wajib atas Nabi, akan dibahaskan secara panjang lebar dalam topik khasa'isun Nabi, ciri-ciri keistimewaan Nabi. Itu nanti ada satu bab. Jadi dia akan panjangkan dekat situ, bukan dekat sini. Dan disebut di sini, hadirin dan hadirat, walam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yada'u qiyamal laili hadaran wala safara. Nabi ni tak pernah meninggalkan qiyamul lail, sama ada ketika bermusafir ataupun tidak bermusafir. Nabi tak pernah tinggal qiyamul lail. Qiyamul lail ni salat malam lah, salat malam. Wa kana idza ghalabahu naumun aw waja' shalla minan nahari 12 raka'ah. Dan Nabi SAW apabila baginda rasa mengantuk ataupun baginda sakit, baginda akan salat pada waktu siang sebanyak 12 rakaat. 12 rakaat. Fasami'tu Syekh al-Islam Ibn Taymiyah yaqul, aku pernah mendengar Ibn Taymiyah berkata, fi hadza dalilun ala anna al-witra la yuqda li fawati mahalli. Maknanya Nabi SAW ataupun Ibn Taymiyah kata, ini adalah dalil yang menunjukkan bahawasanya salat witir tu tidak diqada sekiranya telah tamat waktu dia. Dan witir ni pada waktu apa? Waktu malam. Maknanya kalaulah kita pada waktu malam tu kita tak sempat nak buat witir, kita bangun pukul 10 pagi nak buat witir, tak payahlah. Yang ni tak dibenarkan. Kerana dia adalah salat yang mempunyai waktu. Salat yang mempunyai waktu dia. Fahuwa katahiyatul masjid. Dia sama seperti tahiyatul masjid. Macam tadi, kalau kita tak buat tahiyatul masjid, bila kita masuk masjid tadi contoh, maka selepas setengah jam kita baru sedar kita tak buat tahiyat, tak payah buatlah. Kerana dah tamat dah waktu dia. Tahiyatul masjid ni apabila masuk masjid dan samalah dengan salat witir. Baik. Kerana apa? Kerana li'annal maksud, tujuan utama salat witir ni adalah untuk salat tu menjadi salat terakhir pada waktu malam. Kalau pukul 10 pagi nak buat apa? Tak ada function, dia dah hilang maksud, dia hilang tujuan. Macam kalau dah lama duduk dalam masjid, baru nak tahiyat masjid, nak buat apa? Dah tak ada tujuan dah. Sebab tu tahiyatul masjid ni mesti pada awal kita masuk ke dalam masjid. Jadi saya rasa memadai sekali itu, walaupun tak habis lagi. Cuma saya macam esok nak kerja lagi, nak balik jauh lagi. Jadi saya minta maaf jika ada salah dan silap. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.